Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Ahmad Zahid Hamidi saman Tun Dr. Mahathir Mohamad oleh kerana Dr. Mahathir mendedahkan yang Zahid telah berjumpa dengan dia dan meminta pertolongan untuk selesaikan kes mahkamah. Buat apa Zahid pergi saman Mahathir? Bukankah apa yang Mahathir cakap tu betul? Zahid bukan saja jumpa Mahathir, tapi Zahid juga jumpa Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri Yaakob. 3 Perdana Menteri Zahid telah jumpa untuk minta pertolongan untuk nak gugurkan kes jenayah tersebut. Sebab dari 42 charge yang dihadapi oleh Zahid, boleh dikatakan semua akan lekat. Dan 7 dari charge tersebut memang 100% Zahid tidak boleh nak escape. Tak boleh lepas. 100%. Dalam keadaan sekarang ni, nampaknya Zahid akan masuk penjara. Dan satu Malaysia tahu. Zahid jumpa Mahathir, lepas tu Zahid jumpa Muhyiddin, lepas tu Zahid jumpa Ismail Sabri. Itu bukan rahsia. That's a fact. Jadi Zahid nak saman orang ni, saman orang tu kerana mendedahkan yang dia pergi merangkak, pergi jumpa 3 Perdana Menteri meminta pertolongan untuk nak gugurkan kes dia. Dan tak boleh, Perdana Menteri tak boleh buat. Kalau Perdana Menteri menggugurkan kes Zahid, maka Perdana Menteri akan masuk jail. Confirm Perdana Menteri akan masuk jail. Adakah Ismail Sabri Yaakob berani nak masuk jail kerana nak bantu Zahid? Mahathir tak berani, Muhyiddin tak berani. Jadi semua orang tahu. Dan saman fitnah ni yang Zahid ni nak saman Muhyiddin, saman Mahathir ni cuma nak cover malu dia. Maknanya kalau saya saman maknanya tak betul lah. Kalau betul takkanlah saya saman. Itu taktik lah. Sama macam Lim Guan Eng saman saya. Padahal laporan SPRM tu saya dah keluarkan. Laporan SPRM bahawasanya Lim Guan Eng terlibat dengan rasuah berkait dengan projek undersea tunnel ataupun terowong bawah laut. Confirm. Dan SPRM tidak menafi yang dokumen tu sah. Dokumen tu legitimate. Mereka pula buat polis report. Bagaimana dokumen rahsia ni boleh bocor? Maknanya dengan tindakan membuat report polis tu, SPRM confirm. Memang dokumen tu sah. Dan dalam laporan tu ada sebut yang Lim Guan Eng ni terlibat rasuah. Jadi yang dia saman tu buat apa? Bukan fitnah. Dia kata fitnah tapi bukan fitnah. Dia saman kerana dia kata kalau betul takkanlah saya saman. Oleh kerana fitnah saya saman. So tindakan saman tu kononnya bukti bahawasanya kenyataan tu fitnah. That's all. Is to give the gambaran, to give the perception that must be not true. Kalau true, takkan saya saman. Pasal not true ni yang saya saman. It's all a tactic. Tapi kita tengok beberapa tahun kebelakangan ni lah. Tengok 10 tahun kebelakang ni. Banyak kes orang ni saman orang ni kerana kononnya fitnah. Akhirnya semua selesai di luar mahkamah. Mana ada satu kes yang boleh dikatakan dibicarakan sampai habis. Dan keputusan diberi oleh mahkamah atau oleh hakim. No, halfway. Kadang-kadang tak sempat bicara pun. Baru hantar surat saman, baru hantar balasan surat saman, surat menyurat, habis surat menyurat, selesai luar mahkamah. Tak sempat pun nak masuk mahkamah bicara. Tengok macam Saifuddin Nasution, dia fitnah Tan Sri Khalid Ibrahim. Bila Tan Sri Khalid saman Saifuddin, dia akhirnya dia minta maaf, tarik balik. So kononnya fitnah yang Tan Sri Khalid Ibrahim ni terlibat rasuah. Oleh sebab itu PKR tendang dia keluar sebagai Menteri Besar Selangor. Akhirnya dibukti fitnah. Oleh kerana Khalid Ibrahim saman Saifuddin Nasution, dan Saifuddin Nasution
minta maaf dan tarik balik kenyataan. Banyak kes macam itu. Saya tak tarik balik. Lee Kuan Yew saman lah, lantak lah. Dan saya tak masuk mahkamah pun. Saya tak pergi mempertahankan diri saya di mahkamah. Awak nak saman lah. Shadow boxing, orang putih kata. Shadow boxing maknanya awak ni bertinju dengan diri sendiri. Tak ada orang lain akan challenge awak. So, this issue, Zaid saman orang ni, saman orang tu, kerana kononnya fitnah. Yang dia pergi minta pertolongan. Tapi kita semua tahu. Semua orang tahu. Boleh katakan seluruh Malaysia tahu yang Zaid pergi menghadap, Zaid pergi sujud depan Mahathir. Zaid merendahkan diri, pergi jumpa Mahathir, meminta bantuan Mahathir. Mahathir tak sanggup. Bila Mahathir tak sanggup, maka Zaid, dia sokong Anwar untuk jatuhkan Mahathir. Jadi, Mahathir jatuh ni bukan saja kerana pakatan, tapi kerana dalam UMNO sendiri, mereka sokong pakatan untuk jatuhkan Mahathir. Pasal tu Mahathir letak jawatan. Dia tahu dia punya numbers tu. Anwar kata, I have the numbers. Jadi numbers Anwar tu bukan PKR saja atau pakatan, tapi termasuk UMNO. Dan Zaid menyokong Anwar menjatuhkan Mahathir kerana Anwar janji kalau dia naik jadi Perdana Menteri, maka dia akan bantu Zaid untuk menggugurkan kes. Jadi Zaid dengan janji Anwar akan bantu dia untuk selesai kes mahkamah, dia sokong Anwar untuk jatuhkan Mahathir. Tapi bila Mahathir jatuh, bila Mahathir letak jawatan, bukan Anwar yang naik. Yang naik Muhyiddin. Jadi rosaklah perancangan mereka. Jadi apabila Muhyiddin dan bukan Anwar yang naik mengganti Mahathir, maka Zaid pun jumpa Muhyiddin, minta pertolongan Muhyiddin. Dan saya dapat laporan dari orang Muhyiddin sendiri. Yang Zaid ni pergi merangkak, pergi sujud depan Muhyiddin. Meminta pertolongan Muhyiddin. Tapi Muhyiddin tak boleh buat sebab Muhyiddin telah bincang perkara ni dengan beberapa peguam lah, boleh dikatakan peguam yang handal. Dan peguam ni telah menasihati Muhyiddin, kalau awak gugurkan kes Zaid Hamidi, maka kemungkinan besar awak akan di-charge salah guna kuasa dan awak akan masuk jail. Jadi awak lepaskan Zaid, awak pula akan ganti Zaid masuk jail. Jangan main, perkara ni serius. Jadi Muhyiddin pun tak berani. Tapi memang Muhyiddin tu dah fikir dah, kita nak tolong ke tak mau tolong, kita bantu Zaid atau tidak. Peguam kata jangan, saya tak mau sebutlah nama peguam-peguam tu. Ada beberapa peguam yang handal, dia kata don't, you will go to jail if you do that. Muhyiddin pun tak berani lah. Kalau tak pasal tu, mungkin Muhyiddin akan bantu Zaid. Tapi apabila Muhyiddin enggan ataupun tak mau bantu Zaid, maka Zaid pula turn lah nak jatuhkan Muhyiddin. Dan Zaid pula bekerja sama dengan pakatan, sama macam dulu masa nak jatuhkan Mahathir. Zaid bekerja dengan pakatan dan nak jatuhkan Muhyiddin pun samalah. Zaid ni ataupun yang dipanggil geng kluster mahkamah tu bekerja dengan Anwar dan pakatan dan menjatuhkan Muhyiddin. Jadi Muhyiddin pun dah fed up, sama macam kes Mahathir dulu. Dia pun letak jawatan, walaupun advisor Muhyiddin menasihati tak payah letak jawatan sebab dia orang belum lagi buat undi tidak percaya. Kalau betul dia orang I have the numbers macam Anwar kata, biarlah dia orang pergi parlimen, biarlah dia orang bentang usul undi tidak percaya dulu. Dan kalau confirm awak kalah undi tidak percaya, maka letaklah jawatan. Tapi Muhyiddin tak maulah, fed up dah, kata lantaklah. Muhyiddin pun letak jawatan dan naik Ismail Sabri. Ismail Sabri pun yang sebenarnya tak sangka dia jadi Perdana Menteri. Sebab kalau Muhyiddin ni tidak lemah, kalau Muhyiddin ni kuat, kalau Muhyiddin ni fighter, problem Muhyiddin ni bukan fighter dulu lagi. Masa dalam UMNO lagi, dia bukan fighter. Sebab tu Najib
dan bukan Muhyiddin yang naik jadi timbalan Perdana Menteri masa zaman Pak Lah dulu. Pak Lah yang sebenar nak Muhyiddin, tak mau Najib. Tapi Muhyiddin ni not a fighter. Jadi akhirnya Najib naik jadi timbalan Perdana Menteri, bukan Muhyiddin. Walaupun Najib ni pilihan Mahathir, bukan pilihan Muhyiddin. Pilihan Muhyiddin bukan pilihan Pak Lah. Pilihan Pak Lah ialah Muhyiddin. Jadi yang naik ialah pilihan Mahathir, bukan pilihan Pak Lah. Pasal Pak Lah pun lemah juga, Muhyiddin pun lemah juga. Jadi bila dua lemah ni, jadi yang kuat ni Mahathir, habislah, naiklah Najib. So that is a problem. Muhyiddin is not strong. Muhyiddin is not a fighter. Jadi bila tekan aja, bila dia kena stres, dia tak tahan, dia letak jawatan. Sebab itu Ismail Sabri naik jadi Perdana Menteri baru. Itu pun tak ada orang sangka. Saya pun tak sangka yang sebenarnya. Jadi bila naik Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri yang ketiga semenjak UMNO jatuh 2018 dulu, Zaid pergi jumpa juga Ismail Sabri, minta pertolongan Ismail Sabri, dan samalah peguam negara. In fact, yang sebenar Ismail Sabri pun memang nak pertimbangkan, tengok okey macam mana kita boleh tolong Zaid. Peguam negara kata cannot, you tak boleh tolong Zaid oleh kerana kes ni dah terlajak jauh, it's too advanced. Dan kalau you gugurkan kes ni atau you tarik balik charge, nampak sangat ini campur tangan Perdana Menteri ataupun salah guna kuasa Perdana Menteri dalam menyelesaikan kes mahkamah. You will fall. The whole government will fall. Bukan you saja, seluruh kerajaan akan jatuh kalau you buat demikian. Jadi Ismail Sabri pun tak berani lah. Tapi dia dah bincang yang sebenarnya dengan peguam negara. Sebab itulah ramai nak suruh peguam negara ni dijatuhkan. Dia orang nak suruh peguam negara yang ada sekarang disuruh rehat atau disuruh bersara, go into retirement. Sebab mereka kata peguam negara ni lah yang nasihat Perdana Menteri Ismail Sabri, jangan tolong Zaid, jangan gugurkan kes Zaid. Jadi mula-mula Ismail Sabri ni 50-50 lah, not sure betul ke tak betul ni kalau kita buat macam ni. Program negara, no, that one is you will be breaking the law, you will go to jail, the whole government will fall, bukan you saja. Jadi panik lah Ismail Sabri. Takkanlah dia nak campur tangan dalam kes mahkamah sekiranya akan melibatkan bukan saja dia, seluruh kerajaan jatuh. Jadi kerana mereka salahkan peguam negara yang menasihati Perdana Menteri, maka diorang sekarang ni ada usaha nak jatuhkan peguam negara. Ada kempen untuk ganti peguam negara dengan orang kita. Who is orang kita? So there is a conspiracy to replace the Attorney General dengan orang kita. Orang yang akan membantu kita. So, ini satu kerja yang bahaya. Bermaknanya, peguam negara yang ada sekarang, yang mempertahankan undang-undang, mereka nak buang dan mereka nak ganti dengan peguam negara baru yang akan membantu mereka dan boleh diarah. Maknanya peguam negara tu sama macam Gani Patail dululah, dan yang sebelum dia tu masa kes Anwar Ibrahim apa semua, Perdana Menteri boleh telefon peguam negara kata, aku nak suruh kau buat macam-macam. Peguam negara buat. Peguam negara ikut je apa Perdana Menteri nak, tak kisahlah whether benda tu salah ke tak salah ke, whether melanggar undang-undang ke, tak kisah, dia akan ikut. Peguam negara sekarang tak mau ikut. Dia akan nasihat Perdana Menteri dari segi undang-undang, what is right and what is wrong. And Ismail Sabri Yaakob pun taklah berani nak langgar undang-undang, which is correct. Itu yang sepatutnya dibuat. So, peguam negara pun sekarang sudah jadi sasaran, sudah jadi target untuk nak dijatuhkan. Dan apabila perkhidmatan atau servis peguam negara ni, Idrus ni, disambung,
Marahlah mereka. Mereka kata Ismail Sabri ni tak guna sebab apa dia benar Idrus ni sambung lagi 1 tahun. Mereka nak suruh Idrus ni dibuang dan diganti dengan satu peguam negara baru. Orang kita. So, yang sebenar kesian ke Ismail Sabri ni? Dia ditekan kiri, ditekan kanan, ditekan meratalah, depan belakang pun ditekan. Oleh kerana macam-macam mereka nak buang peguam negara, mereka nak suruh gugurkan kes mahkamah terhadap Zahid Hamidi dan macam-macam. Saya tak boleh ceritalah senarai panjang yang dituju kepada Perdana Menteri dan Perdana Menteri ditekan. Stres gila Perdana Menteri sekarang ni atas apa yang orang-orang ni semua nak. So the problem is, betul, Zahid Hamidi jumpa 3 Perdana Menteri. Jumpa Mahathir, jumpa Muhyiddin dan jumpa Ismail Sabri. Dan 3 Perdana Menteri pun tak boleh tolong dia. Jadi dia komplot dengan Anwar, jatuhkan Mahathir. Mahathir letak jawatan. Dia komplot sekali lagi dengan pembangkang Anwar dan Pakatan untuk nak menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin letak jawatan. Sekarang ni, dia duk tekan Perdana Menteri. Dan dia tak maulah suruh Perdana Menteri letak jawatan sebab dulu Perdana Menteri Pakatan, yang kedua Perdana Menteri Parti Bersatu, yang ketiga dia Perdana Menteri UMNO. Macam mana pula kalau dia tekan Perdana Menteri UMNO letak jawatan? Tengok-tengok apabila Perdana Menteri UMNO letak jawatan, pembangkang ambil alih. Teruklah, dia orang kena kutuk nanti. So, dia tak berani nak tekan Ismail Sabri letak jawatan, tapi dia nak jatuhkan Ismail Sabri selepas pilihan raya. Bermaknanya, dia orang nak pilihan raya ni dicepatkan. Kalau boleh dalam 2-3 bulan. Dan pertandingan parti UMNO dilambatkan, iaitu selepas pilihan raya. So, rancangan dia senang. Rancangan dia ialah dia taja Tok Mat, Muhammad Hassan. Tok Mat ni proksi Zahid. Tok Mat ni kuda Zahid. Mereka nak lagakan Tok Mat, suruh Tok Mat bertanding Presiden UMNO. Dan apabila Tok Mat menang Presiden UMNO, Tok Mat akan ambil alih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Ganti Ismail Sabri. Dan apabila Tok Mat ambil alih sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia, Tok Mat lah akan tolong selesaikan kes Zahid Hamidi. So, harapan Zahid Hamidi ni ialah untuk Tok Mat ambil alih kuasa. Iaitu Tok Mat jadi Presiden UMNO dan jadi Perdana Menteri. Dan selepas itu, selesailah semua kes-kes mahkamah terhadap Zahid Hamidi. That is the plan. Dan Tok Mat memang dah confirm dia akan bantu Zahid. As soon as dia jadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri baru, kes Zahid ni semua akan selesai. Sebab banyak lagi ni level kes Zahid ni kena tu. Dia ada appeal court, dia ada ni federal court, dan juga worst comes to worst, kalau lekat juga di semua mahkamah, boleh buat macam Anwar dulu, dapat pengampunan diraja, dapat royal pardon dari Agong, maka selesailah masalah Zahid. Zahid boleh kembali ke arena politik. Dan adakah Zahid akan ambil alih Presiden UMNO ganti itu, ataupun tak tahu, itu mereka belum sampai ke that level of planning. Tapi yang kita confirm, Tok Mat akan bantu Zahid untuk selesaikan kes. Tapi terlebih dahulu Tok Mat kena jadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Jadi inilah kuda Zahid untuk nak ambil alih kuasa dan selesaikan kes mahkamah dia dan menentukan yang dia tidak masuk jail. Kalau tidak, kalau Perdana Menteri tak bantu, maka confirm Zahid akan masuk jail. So, kena tukar Perdana Menteri untuk menentukan yang Zahid tidak masuk jail, dan Perdana Menteri ini ialah Tok Mat. Tapi ada satu perkara yang mereka tidak ambil kira di dalam perancangan mereka. Mereka dah rancang semua, bagus dah. Pilihan raya dulu, lepas pilihan raya pertandingan parti,
Selepas pertandingan parti itu, Tok Mat akan menang sebagai presiden. Selepas Tok Mat menang sebagai presiden, Tok Mat ambil alih sebagai Perdana Menteri. Itu the 4 langkah yang akan diambil untuk akhirnya langkah yang last ialah selesai kes mahkamah dan selamatkan Zaid dari masuk penjara. Tapi ada satu perkara dia orang tak ambil kira, which they forgot, ialah Tok Mat sendiri ada kes rasuah. Tok Mat sendiri terlibat dengan rasuah. Dan kemungkinan kalau tak kena gaya, kalau dia orang teruskan perancangan ni, kemungkinan Tok Mat dan Zaid sama-sama akan masuk penjara, both together. Jadi macam mana Tok Mat nak tolong Zaid apabila Tok Mat pun akan duduk di dalam jail next door to Zaid, neighbor kepada Zaid di dalam jail. That is something which merunsingkan mereka. Sebab the kuda is supposed to be Tok Mat. Sekarang ni nampaknya kuda tu pun akan patah kaki. Jadi penunggang pun akan jatuh bersama-sama dengan kuda. Penunggang dan kuda sama-sama mati. That is the problem now which Zaid is facing. Jadi Zaid sekarang ni dia terpaksa fikir balik nak jatuhkan nak jatuhkan Ismail Sabri dan ganti dengan Tok Mat sebagai bukan saja presiden tapi Perdana Menteri. Mungkin ialah satu rancangan yang not viable. That is the latest. Tapi sementara ni Zaid akan saman sesiapa saja yang berkata dia merangkak dan sujud pergi jumpa Perdana Menteri Mahathir, Perdana Menteri Muhyiddin, Perdana Menteri Ismail Sabri, meminta pertolongan selesaikan kes mahkamah dia. Dan the fact that Zaid saman semua orang ni memberi lebih fokus kepada isu dia. Zaid sudah keep quiet, buat diam aja. Sebab walaupun Mahathir cakap macam ni, Muhyiddin cakap macam tu, orang tak berapa ambil kira. Tapi dah kes ni nak masuk mahkamah, it becomes more focus. Jadi sometimes it's better not to sue than to sue and attract more attention to the issue. Assalamualaikum, salam sejahtera.